Salam sejahtera dan salam serawak sayang. Buletin Nekas edisi malam 4 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Sarawak. Setiausaha SPR Malaysia Datuk Ikmaluddin Ishak dalam kenyataan pada Khamis memberitahu pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg berhubung perkenan yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan Proklamasi Darurat Sarawak PU-A323 pada 3 November 2021 sebagaimana termaktub di bawah Seksyen 2-2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021 PU-A324. Katanya berdasarkan Seksyen 3-3 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Sarawak 2021, Dewan Undangan Negeri hendaklah terbubar pada tarikh Proklamasi Darurat Sarawak dibatalkan. Jelas beliau lagi di bawah Seksyen 3-4 Ordinan yang sama berkehendakkan suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh Proklamasi Darurat Sarawak dibatalkan. Menurut Datuk Ikmaluddin lagi, tarikh mesyuarat berkenaan akan dimaklumkan kemudian oleh SPR. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan SPR akan memutus dan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP yang akan digunakan pada PRN Sarawak akan datang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas juga embas ketika ditemui media selepas merasmikan bengkel kepolisan komuniti di Dewan Masyarakat SPAW pada Khamis berkata kedua-dua badan itu akan mempunyai mekanisme untuk SOP dilaksanakan dan dipatuhi semasa tempoh berkempen dan membuang undi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu menambah jawatan kuasanya mungkin dijemput untuk memberi input sendiri. Bercakap mengenai penambatan proklamasi darurat, beliau berkata ia adalah bagi mempercepatkan laluan bagi Sarawak menjalankan PRN 12 yang tertangguh dan bermakna Dewan Undangan Negeri DUN akan dibubarkan. Berita seterusnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari menyaksikan majlis menandatangani kontrak di antara Brugg Dockyard and Engineering Works Corporation BDEWC dengan Sarawak Shell Berhad SSB di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Beliau memaklumkan projek yang merangkumi kejuruteraan, perolehan dan pembinaan kerja-kerja struktur EPC luar pesisir untuk lapangan Timi. Jelasnya lapangan Timi yang terletak 200 km dari Pantai Miri adalah platform wellhead milik SSB yang pertama di Malaysia dikuasakan oleh sistem penjanaan tenaga angin dan solar boleh diperbarui secara hybrid. Indeed, I would like to commend Shell for embarking on this bold move that sits well within the state's green economy agenda and how we can move towards a faster energy transition. I am also looking forward to Shell's upcoming investment in Bintulu with an onshore gas plant, another facility offshore in the coming years. Turut hadir ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Dato' Hanifah Hajah Taib, Pengerusi Shell Malaysia Ivan Tan, Pengerusi BDEWC Datuk Safri Zainuddin dan Naib Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas Fairuz Muhammad Asnan. Selanjutnya, Kerajaan Negeri Sarawak ketika ini di bawah status kerajaan sementara ataupun caretaker government susulan penamatan Proklamasi Darurat Sarawak yang telah diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada Rabu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, status itu bagaimanapun hanya menunggu pengumuman rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sepatutnya Dewan Undangan Negeri dah tamat, ya, tapi disebabkan oleh emergency ordinance. Jadi ianya di election tidak dilakukan disebabkan oleh emergency ordinance itu, dan dalam emergency ordinance ada provision jika keadaan sesuai Agong yang di-Pertuan itu ada kuasa untuk menamatkan
menyelamatkan dan ya, if it is gazetted, updated, that and then the QIT have to also yeah. So just wait lah, Let's wait for the official one. Yeah. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyampaian cek pampasan bagi projek Bako sejingkat Jalan Pesisir Samarahan, Sektor Samarahan dan tapak baru bagi pembesaran SK Agama Ibnu Khaldun di Dewan Seminar Intan Kampus Wilayah Sarawak, Kota Samarahan pada Khamis. Majlis itu turut menyaksikan penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 KTN dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kediaman. Dalam majlis yang sama, beliau juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dalam ucapannya menegaskan bahawa Kerajaan Sarawak akan terus mengiktiraf Tanah Hak Adat Bumiputera NCR selagi ia mengikut perundangan dan program pengukuran ini adalah program yang berterusan sehingga ianya selesai. Ini adalah merupakan program berterusan kita. Berapa banyak dapat kita lakukan dalam 1 tahun dan yang pasti program-program ini adalah program berterusan selagi ianya belum selesai. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah telah menyerahkan sebanyak 81 cek pampasan tanah bagi pengambilan balik tanah kepada 60 orang penerima bagi projek Bako sejingkat Jalan Pesisir Samarahan, Sektor Samarahan berjumlah RM11,513,571.80 dan 91 cek pampasan tanah kepada 9 orang penerima bagi projek tapak baru bagi pembesaran SK Agama Ibnu Khaldun, Kota Samarahan yang berjumlah RM2,562,434. Turut disampaikan Warta Rizab Komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 KTN Kampung Mang kepada seorang penerima yang mempunyai keluasan tanah keseluruhan sebanyak 174.2839 hektar dan penyampaian sebanyak 109 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Kampung Sindang Tradisi Kediaman yang diserahkan kepada 100 orang penerima. Turut hadir Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais dan Adun Muara Tuang, Datuk Idris Puang. Beralih dengan laporan berikut, Hornbill Network Consortium Sdn Bhd dan Estel Group telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi pelancaran sistem binaan berindustri IBS untuk Samariang Avenue di Borneo Convention Centre BCCK Kuching, Sarawak pada Khamis. Menteri Muda Undang-Undang, Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, projek tersebut adalah sebuah projek rumah mampu milik di bawah Sri Pertiwi di antara Hornbill Network Consortium, Sdn Bhd dan Estel Group. Jelasnya, projek Semariang Avenue mendapat sambutan yang menggalakkan dari warga Sarawak di mana kesemua 90 unit telah habis ditempah. Semasa merasmikan majlis berkenaan, beliau menambah terdapat banyak skim perumahan mampu milik ditawarkan di Malaysia, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah B40 dan golongan berpendapatan sederhana M40. These schemes either offer a low and medium cost housing solution or financing to help the target group to own their own homes. I believe this is one way to ease the burden among the target group by both the federal and the Sarawak government. Sementara itu, menyentuh mengenai pilihan raya negeri ke-12, Datuk Sharifah Hasidah memberitahu kerajaan kini sedang menunggu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk mengumumkan tarikh bagi hari penamaan calon dan tarikh hari mengundi. Tegasnya, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB sudah bersedia menghadapi PRN 12. Manakala di Sarike, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaol Samion telah mengadakan lawatan kerja ke pejabat daerah Sarike dan pejabat residen Sarike bertempat di Wisma Jubli Mutiara pada Rabu. Ketibaan beliau disambut oleh Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si serta residen bahagian Sarike Felicia Tan Yahua. Selepas menghadiri mesyuarat khas projek transformasi luar bandar RTP dan projek rakyat bahagian Sarike, Datuk Ahmad Jaol mengadakan perjumpaan bersama pejabat daerah Sarike dan pejabat residen Sarike.
Beliau kemudiannya meninjau kaunter perkhidmatan pejabat daerah Serikeh dan pejabat residen Serikeh disusuli lawatan dan taklimat projek Integrated Administration Centre IAC. Projek IAC Serikeh kini sedang dalam pembinaan dengan kos sebanyak 400 juta ringgit dan merupakan satu-satunya projek pembangunan berkonsepkan hijau di Serikeh dan bakal dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan moden. Di baliknya pula, impian sebuah keluarga Daif di Kampung Matading kecil untuk memiliki kediaman yang lebih selesa akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Ia selepas kontraktor baru akan dilantik untuk meneruskan penyiapan rumah mereka yang tergendala akibat kegagalan kontraktor dilantik sebelum ini. Adun baliknya, Abdul Yaakob Arbi yang turun meninjau projek bina baru rumah rakyat miskin itu pada Selasa berkata, pihaknya dan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa prihatin dan turun padang untuk meninjau sendiri keperluan seperti ini dan berharap ia dapat diselesaikan. Prihatin dengan nasib keluarga tersebut, Abdul Yaakob pada Jun lepas telah melakukan lawatan untuk memberi sumbangan wang tunai, makanan dan keperluan kanak-kanak. Beliau sendiri telah melihat sendiri akan keadaan kedaifan tempat tinggal tersebut. Tiada bekalan elektrik, bekalan air dan pondok yang sempit untuk didiami ahli keluarga dalam jumlah yang ramai. Difahamkan terdapat 16 ahli keluarga yang tinggal bersama dalam pondok tersebut, termasuk 6 yang masih kanak-kanak kecil. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami warga UKAS mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada yang menyambutnya. Salam UKAS.